Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Hampir 2 bulan selepas Rusia mula menceroboh Ukraine, kini spekulasi menular dan persoalan timbul mengenai tarikh 9 Mei di mana Rusia dijangka mengadakan sambutan perayaan dan perarakan besar-besaran di Moskow yang digelar sebagai sambutan Victory Day atau Hari Kemenangan. Adakah tarikh 9 Mei ini mungkin menandakan berakhirnya konflik Ukraine dan Rusia? Atau adakah konflik ini akan terus berpanjangan dan kita akan terus menyaksikan lebih banyak nyawa terkorban akibat konflik ini? Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas lebih lanjut Profesor Madya Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pakar kajian strategik dan keselamatan Universiti Malaysia Perlis dan juga fellow kanan Institut Keamanan Global London. Terima kasih kepada Prof sudi bersama saya dalam Awani Global jam ini. Prof, pertama sekali sudah hampir 2 bulan selepas pertama kali kita membincangkan mengenai konflik ini dan lepas hampir 2 bulan pastinya situasi sekarang berbeza. Apa perkembangan terkini yang boleh dikongsikan dan apa yang mungkin berbeza daripada bulan lepas berbanding dengan situasi sekarang? Okey, pertama sekali, terima kasih atas peluang ini. Ya, memang betul apa yang Naila sebut. Hari ini kita dah masuk hari yang ke-58 ya, sejak konflik bermula pada 24 Februari 2022. Jadi memang ada banyak perkembangan yang menarik, yang mana kita pun sama-sama ikuti sebenarnya. Saya pun ada buat daily updates kan. Jadi kita lihat sebenarnya situasi ni dia dah semakin kita kata mereda berbanding dengan di awal-awal itu nampak lebih tegang. Akan tetapi beberapa perkembangan apa ni yang harus kita lihat salah satunya uh, kita nampak bahawa dua persidangan ataupun usaha jalan damai yang dilakukan iaitu dengan Belarus pada awal konflik dan kemudian diikuti oleh inisiatif oleh Turki di Istanbul dan juga Ankara pada sekitar bulan 3 yang lalu Mac, kedua-duanya kelihatan gagal. Dan yang seterusnya iaitu yang ketiga ni adalah dipanggil peace proposal yang datang sendiri daripada Moskow telah dihantar ke Kiev untuk merangka satu pelan damai. Itu satu yang kita dapat lihat. Yang kedua adalah pergerakan yang tertumpu ke wilayah di bahagian timur Ukraine iaitu di Donbas itu, Luhansk dan juga Donetsk, dan kita lihat sekarang ini peperangan sudah tertumpu ke Mariupol. Dan selain daripada itu, yang ketiga kita dapat lihat adalah sanction yang sudah semakin reda dan ada setengah negara yang sudah mula menilai semula sanction yang dilakukan dan ini memberikan some sort like kekuatan kepada Rusia. Dan yang keempat kita dapat melihat Rusia sudah mula mempunyai kekuatan iaitu mempunyai allies yang menjadikan mereka dapat bertahan daripada pelbagai serangan ataupun sekatan yang dikenakan oleh pihak barat. Ya. Hmm. Bercakap tentang usaha perdamaian, usaha itu ada tetapi gagal, beberapa kali gagal. Apa antara isi kandungan dalam perjanjian ini? Pertama sekali mungkin kita boleh lihat dari pihak Rusia, apa antara perjanjian atau isi kandungan perjanjian yang ditawarkan pihak Rusia yang mungkin tidak boleh diterima pihak Ukraine? Ya, antara beberapa perkara yang sebenarnya menjadi duri dalam daging bagi konflik ini, serta inilah yang menjadi demand ataupun yang disebut oleh Naila tadi sebagai apa ni kita panggil perkara-perkara yang diingini dalam perjanjian damai tersebut. Pastinya Rusia minta yang paling penting sekali adalah Ukraine tidak menjadi ahli gabungan NATO. Dan kita lihat perkara itu memang telah diakui secara tidak langsung oleh Presiden Zelensky apabila beliau sendiri menyatakan bahawa hasrat menjadi ahli gabungan NATO bukan lagi menjadi keutamaan. Yang keduanya kita dapat lihat reaksi-reaksi daripada pelbagai pihak termasuk Michel iaitu Presiden EU juga menyatakan bahawa tidak ada jalan mudah untuk Ukraine menjadi ahli gabungan NATO. Okay? Jadi perkara pertama dah selesai. Kita lihat perkara kedua yang demand oleh pihak Rusia iaitu yang disebut sebagai demilitarize, iaitu pihak Ukraine harus menghapuskan senjata-senjata yang disifatkan boleh mengancam dan juga akan menyerang pihak Rusia. Dan secara tidak langsung kemasukan Rusia ke Ukraine telah menjadikan kita panggil aktiviti ketenteraan Ukraine terhadap Rusia ini menjadi perlahan dan juga menjadi lemah. Maka itu demand kedua yang kita rasa sudah hampir selesai ya. Dan yang ketiga adalah
perjuangan yang masih lagi berlaku yang didimankan oleh pihak Rusia, iaitu berkaitan dengan denazification ataupun uh, meneutralkan ideologi Nazi, neo-Nazi yang sedang berkembang ataupun yang telah lama berkembang sebenarnya di Ukraine. Dan keadaan ini memang kita dapat lihat sedang dilakukan secara besar-besaran, walaupun ianya belum sampai kepada total kita panggil kemuncak kejayaan, tetapi sudah memberikan satu kesan yang besar terutama sekali kepada Azov dan juga Aida Battalion, yang mana kita dapat lihat contohnya dalam peperangan di Mariupol sekitar 2,000 disebut sebagai foreign fighters yang terkepung dan juga bersedia untuk berundur. Jadi itulah beberapa perkara yang diminta dan saya ingatkan juga yang keempat diminta oleh Rusia, iaitu wilayah Donetsk dan juga Donbas ini jangan dikacau. Jadi kerana kita lihat sebelum ini Ukraine melancarkan serangan kepada Donetsk dan juga Luhansk kerana disifatkan sebagai pro-Rusia. Tapi apabila berlaku serangan ini dan Rusia telah mempertahankan kedua-dua wilayah ini, maka secara automatik kita lihat sekurang-kurangnya empat perkara utama yang diminta oleh Rusia itu telah tertunai secara tidak langsung. Ya. Prof, pastinya menarik untuk kita bincang lebih lanjut mengenai apa yang berlaku di Mariupol dan juga dari aspek strategi taktik ketenteraan. Tetapi sebelum itu kita juga perlu menyentuh mengenai aspek kemanusiaan. Penting untuk kita melihat kehilangan nyawa dan kemusnahan keganasan yang berlaku ketika ini. Kalau kita nak melihat dari sudut kemanusiaan itu, kehilangan nyawa, keganasan ke atas wanita dan kanak-kanak dan juga kemusnahan tempat-tempat awam dan infrastruktur, adakah keganasan ini atau kemusnahan ini pada skala yang agak besar dan agak teruk? Adakah ini sudah dijangkakan atau adakah skala ini lebih teruk daripada apa yang kita jangkakan? Ya, sebagaimana yang seringlah saya nyatakan dalam platform-platform yang saya berkesempatan termasuk di awal kita pernah bersiaran sebelum ini, Naila, bahawa walau apa pun keadaan sekalipun walau apa pun alasannya, pasti kerugian, kerosakan, kemusnahan itu adalah di pihak Ukraine. Kerana peperangan tidak berlaku di Rusia, tidak berlaku di Moskow ataupun di Saint Petersburg, tapi berlaku di Kiev, berlaku di Mariupol, berlaku di Kharkiv, berlaku di Donetsk, di Donbas, di wilayah tersebut. Jadi pastinya kemusnahan, kerosakan, kematian itu adalah di pihak Ukraine. Dan pihak-pihak yang sebelum ini mengapi-ngapikan pemusuhan ini, terutama sekali pihak Barat yang diketuai oleh Amerika, hari ini mereka tidak melibatkan diri secara langsung dalam peperangan tersebut. Maka kita panggil sekarang ini work in silo itu berlaku di pihak Ukraine. Maka tidak mustahil sebenarnya dalam laporan terbaru yang diakui oleh Presiden Zelensky bahawa kerugian hari ini di pihak Ukraine itu sudah menghampiri 550 bilion US dollar dan juga GDP mereka telah menurun lebih daripada separuh, iaitu 50% daripada apa yang mereka miliki lebih kurang 2 bulan yang lalu. Malah semalam juga kita melihat bahawa IMF menawarkan package rangsangan untuk membantu Ukraine sebanyak 500 bilion. Maka semua ini sebenarnya telah menjadikan Ukraine sangat bermasalah daripada sudut ekonomi. Maknanya mereka berhutang dengan cukup tinggi, mereka terpaksa melalui dan juga membangunkan semula negara akibat kerosakan daripada isu ini dengan cukup signifikan. Malah yang ketiga, mereka terpaksa menanggung hutang yang diberikan oleh pihak IMF. Jadi di situlah kita dapat melihat bagaimana peranan-peranan ataupun tangan-tangan gaib yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadikan sesebuah negara itu lemah dan juga terus bergantung kepada sistem yang dibangunkan oleh pihak Barat terutama sekali. Dan pastinya refugees tidak dapat kita lari. Pelarian itu semakin bertambah. Dalam laporan-laporan menyatakan lebih daripada 11 juta rakyat Ukraine telah keluar daripada negara tersebut. Tetapi yang agak menarik kita lihat ada sebahagiannya yang sudah kembali semula ke Kiev, sebagaimana dilakukan oleh media Jerman baru-baru ini, dan juga jumlah kemasukan pelarian tidak lagi terlalu banyak seperti sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa sedikit sebanyak masyarakat Ukraine sudah mula menerima keadaan kehidupan di dalam zaman peperangan bagi mereka dan mereka tidak mahu lagi untuk keluar dan juga melalui kehidupan yang belum
pasti di luar negara. So itulah antara harga yang terpaksa dibayar oleh Ukraine akibat daripada konflik yang berlaku ini. Ya, ya. Jadi apa yang boleh kita rumuskan mengenai objektif atau matlamat pihak Rusia dalam kita melihat keganasan kemusnahan di Ukraine? Adakah ini berubah daripada objektif awalnya iaitu untuk melancarkan operasi ketenteraan khas, ataukah ini mungkin bertambah lebih teruk dan mungkin objektifnya terlari daripada sasaran awal? Bagaimana? Ya. Saya bercakap atas dasar akademik, atas dasar akademik, dan saya melihat ada beberapa perkara menarik di sini. Yang pertama sekali, tindakan Rusia tidak melakukan total attack. Ini sesuatu yang saya sendiri pun cuba memahami apa sebenarnya. Kalau kita lihat dalam banyak konflik di seluruh dunia, Naila, termasuk seperti yang berlaku di negara kita, saya pernah sentuh ketika Lahad Datu 2013, Marawi 2017, dan Iraq dan Syria pada 2013-14, malah Afghanistan pada 2001. Apa yang berlaku, tentera-tentera pihak kerajaan akan menghantar fighter jet ataupun pesawat pejuang yang melakukan total destruction. Tetapi ini tidak dilakukan oleh pihak Rusia. Jadi ini yang saya pun cuba memahami. Tapi apa yang saya dapat simpulkan sedikit sebanyak, ianya berkaitan dengan keupayaan taktikal di pihak Ukraine, yang mana mereka meletakkan banyak dipanggil human shield ataupun meletakkan orang civilian, manusia masyarakat awam ini, civil ini, di tempat-tempat yang strategik, termasuklah di kawasan-kawasan ketenteraan dan sebagainya. Malah aset-aset ketenteraan mereka juga diletakkan di kawasan-kawasan seperti hospital, seperti malah dilaporkan di sekolah, malah dilaporkan juga di bangunan-bangunan kediaman. Malah saya dapat satu maklumat, data yang sangat eksklusif yang saya dapat daripada Moskow, menunjukkan bahawa bagaimana satu apartmen itu, 5 tingkat, tingkat 4 dan 5 orang awam, 2 dan 3 dihuni oleh tentera Ukraine, malah tingkat 1 dihuni oleh orang awam balik. Jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana mereka menggunakan orang awam sebagai salah satu taktik yang cukup ampuh dalam menghalang kemarahan Rusia. Tetapi yang tidak baiknya di sini adalah jika Rusia melakukan total attack, pastinya dia akan menyebabkan kematian yang sangat besar kepada masyarakat sivil ataupun orang awam. Dan inilah yang menariknya, dan secara tak langsung menjawab apa yang Naila sebut tadi, menjadikan peperangan ini ataupun konflik ini semakin perlahan, dan secara tidak langsung objektif yang cuba disampaikan oleh Rusia cuba dicapai dalam masa yang pendek itu sudah menjadi semakin panjang. Dan kalau mengikut analisis peperangan daripada segi strategik, apabila peperangan itu berlangsung semakin panjang, sebenarnya kekalahan dan juga kelemahan akan berlaku di situ, dan kemungkinan Rusia akan repeat semula kekalahan sebagaimana yang mereka lalui ketika perang dengan Afghanistan pada tahun 79 hingga 89 yang lalu. Ya. Prof, kita juga dapat lihat penempatan tentera Rusia kebanyakannya sekarang ini dikhususkan atau tertumpu di timur Ukraine, dan sekarang ini kita lihat juga pertempuran juga banyak tertumpu di Mariupol secara khususnya. Apa yang boleh kita fahami mengenai strategi pihak Rusia dalam mereka memberi tumpuan kepada timur Ukraine dan mungkin telah berundur dari bandar-bandar utama, dan apa antara kawasan yang perlu diberi perhatian dalam minggu-minggu akan datang? Ya, ini satu soalan yang sangat menarik, Naila. Kalau kita melihat sebenarnya daripada segi geografi, tadi kita bicarakan tentang geopolitik. Now kita lihat daripada segi geografi. Sebenarnya di bawah Ukraine dan sebahagian besar Rusia itu juga ada satu laut yang kita sebut sebagai Black Sea ataupun Laut Hitam. Dan Laut Hitam ini laluannya sangat tirus melalui Selat Bosphorus. Jadi Bosphorus ini dipegang oleh Turki. Jadi sebab itu hubungan Rusia dengan Turki pasti tidak boleh mengalami masalah. Kerana kalau mengalami masalah dalam hubungan dengan Turki, Turki tidak berada di pihak Rusia,
maka Rusia seperti kena checkmate. Maka armada laut mereka akan mati. Jadi mereka harus mempunyai hubungan yang baik dengan pihak Turki. Okay, itu satu. Yang kedua, kita melihat daripada segi geografinya, kita faham bahawa Nailah pun sebut mereka cuba menguasai bahagian timur. Okay, wilayah Crimea, iaitu salah satu daripada wilayah yang sangat strategik yang mana terdapatnya Sevastopol naval base itu telah dikuasai, right? Dan kemudian betul-betul bersepadan dengan Rusia iaitu Donetsk dan juga Luhansk. Dan hari ini mereka cuba fokus kepada Mariupol. Jadi ini adalah wilayah-wilayah yang sangat strategik yang berada cukup hampir dengan Rusia dan cukup hampir dengan Black Sea. Dan kita juga faham sebenarnya kalau pergi ke lebih jauh selepas Ukraine itu ada satu negara yang disebut sebagai Moldova dan ada satu wilayah yang disebut sebagai Transnistria, dan wilayah ini juga sebenarnya situasi dia sama seperti Donbas, sama seperti Luhansk, sama seperti Donetsk, yang mana mereka ini dibiayai dan juga dibantu oleh Rusia dan juga mempunyai sentimen pro-Rusia. Jadi anti Barat. Jadi apabila Rusia dapat connect, dapat menghubungkan Transnistria, dapat menghubungkan Mariupol, dapat menghubungkan Crimea dan juga Donetsk, Donbas, maka secara tidak langsung mereka dapat menguasai Laut Hitam itu. Dan apabila mereka dapat menguasai Laut Hitam, secara automatik mereka akan dapat kekuatan daripada segi kelautan, maritim, untuk menghalang apa sahaja serangan yang dilakukan oleh pihak Barat dan juga mana-mana pihak lain. So, kita lihat di sini, itu antara reason kenapa Rusia fokus kepada wilayah timur dan mereka sepertinya, seperti kelihatannya tidak mahu lagi untuk memanjangkannya ke wilayah-wilayah lain, kecuali yang paling jauh mereka sudah pergi adalah ke Kharkiv. Ya. Okey, itu strategi bagi pihak Rusia. Kita juga nak lihat strategi bagi pihak Ukraine pula. Yang mana Prof juga ada menyentuh mengenai bantuan senjata, bantuan peralatan dari negara-negara lain. Apa pentingnya, signifikannya untuk Ukraine mendapat bekalan bantuan senjata ini? Ya, kita harus fahami sebenarnya memang Zelensky, Presiden Zelensky, Volodymyr Zelensky sangat marah sebenarnya. Kerana mereka ataupun Ukraine mengakui bahawa peperangan ini dipuncakan oleh Barat, dipuncakan oleh Amerika dalam setengah kenyataan beliau. Mungkin tidak banyak media yang mana kita panggil naratif yang media pro Barat menyiarkannya, tetapi saya mendapat daripada pelbagai sumber lain yang kita perolehi bahawa memang Zelensky cukup tidak senang hati bagaimana mereka telah diarahkan ataupun diminta telah diprovok untuk berperang dengan Rusia, dan akhirnya apabila mereka telah melalui satu situasi konflik yang dahsyat, maka pihak Eropah tidak bersama mereka secara fizikal, dan ini memberikan satu tamparan yang cukup hebat kepada pihak Ukraine. Dan secara kita panggil alternatif yang dimiliki oleh Ukraine adalah dengan berterusan meminta bantuan, meminta senjata, itu yang paling baik. Dan memang kita lihat pada masa ini rata-rata negara NATO dan juga Amerika itu sendiri telah memberikan senjata secara berterusan. Dan senjata ini secara tidak langsung telah membantu untuk pihak Ukraine bertahan, tetapi tidak mampu untuk mencapai kemenangan. Apabila saya meneliti senjata yang dimiliki itu lebih kepada bersifat defensif, bukannya ofensif. Maka mereka akan bertahan dan terus bertahan dan akhirnya mereka akan menyerah kalah lah. Itu situasinya. Kerana tidak akan ada sebuah negara yang bertahan sampai selama-lamanya dan akhirnya dia akan mampu menang. Contohnya negara yang bersifat ofensif ataupun mereka ofensif defensif yang akan menang. So itulah yang harus kita lihat di sini, bahawa memang Ukraine pun memohon senjata berterusan seperti Jerman, seperti Serbia, seperti Amerika, malah Poland dan lain-lain juga memberikan senjata-senjata untuk memberikan bantuan berterusan kepada pihak Ukraine. Jadi Prof, kita nak melihat prospek konflik ini pada minggu-minggu akan datang. Dilaporkan Presiden Rusia Vladimir Putin merancangkan sambutan atau perarakan besar-besaran khususnya pada 9 Mei depan, dan ini pastinya secara tidak langsung menimbulkan kabar angin dan spekulasi bahawa akan ada sambutan mungkin berhubung konflik ini. Mungkin kita dapat menjangkakan konflik ini tamat, atau itu sasaran yang diletakkan oleh pihak Moskow. Apa signifikannya tarikh 9 Mei ini?
Okey, saya pun meneliti tentang 9 Mei ini sebab saya telah mendengar istilah 9 Mei ni lebih kurang sebulan yang lalu lah, yang dinyatakan sendiri oleh Presiden Zelensky, ya. Dan kemudian kita kita lihat apa signifikannya tarikh tersebut dengan Rusia. Walaupun Rusia tidak menyatakan secara jelas tentang 9 Mei itu sebagai suatu yang mereka ingini, tetapi kita harus lihat macam ni. 9 Mei, kenapa 9 Mei? Itu juga disebut sebagai Victory Day, iaitu hari yang mana Rusia berjaya bebas daripada penjajahan oleh Jerman. Dan kita kena kena jelas satu perkara yang mungkin kita ramai tidak tahu, bahawa ketika Perang Dunia Kedua, Jerman telah menjajah sebahagian besar Rusia, dan juga 1/3 daripada jumlah kematian di seluruh dunia adalah di Rusia, dan penduduk mereka yang mati sekitar 20 juta. Dan apabila akhirnya Adolf Hitler mati, dan juga pihak Jerman telah mengaku kalah, maka menyebabkan Rusia rasa mereka itu bebas, merdeka, dan mereka mengambil tarikh 9 Mei. Dan kita harus jelas, dan saya pun pernah melihat apa celebration yang dilakukan pada 9 Mei. Iaitu kalau kita rata-rata penonton biasa melihat perarakan besar-besaran di Kremlin itu, di depan bangunan-bangunan yang berwarna merah itu kan, tentera-tentera aset yang cukup banyak, cukup hebat, dan itulah dia tarikh yang mana mereka commemorate pada 9 Mei 1945 sebenarnya. Dan sambutan ini akan berlaku tidak lama lagi, so sekitar lebih kurang mungkin 2 minggu lagi lah. Jadi di sini kita lihat bagaimana seperti ada desperate di pihak Rusia untuk sambutan tersebut berlaku dalam suasana kemenangan, bukan masih lagi berlaku dalam suasana peperangan. Dan kita dapat lihat semalam sebenarnya Presiden Rusia Putin telah menyatakan bahawa mereka menguasai Mariupol secara keseluruhan, dan juga Donetsk dan juga Donbas dia kata akan diselesaikan dalam masa yang sangat segera. So ini menunjukkan bahawa memang Rusia sangat-sangat berhasrat bahawa 9 Mei itu seperti double celebration. Celebration kepada the Victory Day, dan juga celebration kepada kemenangan. Dan ini akan cukup menariklah untuk kita lihat dalam tempoh 1-2 minggu lagi, apakah akan berlaku satu total attack sebagaimana yang dilaporkan. Contohnya intelligence daripada UK ataupun malah Boris Presiden Prime Minister of UK sendiri telah menyatakan bahawa akan berlaku total attack ke beberapa wilayah lain. Malah mereka juga menjangkakan Kiev akan diserang secara besar-besaran sebelum 9 Mei, kerana 9 Mei akan berlaku satu perayaan kemenangan yang cukup bersejarah dan cukup besar bagi Rusia. Ya, akhir sekali Prof, mengambil kira tekanan yang didepani Rusia ketika ini untuk memastikan kemenangan itu menjelang 9 Mei. Jangkaan Prof untuk minggu-minggu akan datang, dan mungkin secara umumnya konflik ini sejauh mana lagi akan berpanjangan, dan bagaimana pula penglibatan negara-negara luar pertubuhan seperti NATO, penglibatannya dan juga usaha perdamaian yang dijalankan sebelum ini mungkin gagal, tapi bergerak ke hadapan. Jangkaan Prof bagaimana? Okey, secara akademik lah, saya boleh mengatakan bahawa peperangan ini boleh ditamatkan dalam tempoh yang cukup cepat. Dan memang Rusia sangat mahukan tarikh 9 Mei, dan pihak Ukraine pun sebenarnya telah melalui, kita panggil satu proses peperangan yang mengecewakan, kematian yang cukup besar. Malah mereka juga telah menyatakan bahawa mereka tidak mampu bertahan lagi melainkan adanya foreign fighters dan juga senjata-senjata yang diberikan oleh pihak luar. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam masa terdekat saya menjangkakan memang 9 Mei itu adalah tarikh yang terbaik untuk peperangan ini ditamatkan. Malah kita dapat melihat juga situasi tegang yang berlaku di awal kekecohan ini ataupun konflik ini sudah semakin menipis. Malah kita lihat semalam juga UK telah wavekan sanction. Dia telah membatalkan sebentar sanction yang dikenakan ke atas kapal-kapal Rusia untuk masuk dan juga menyalurkan minyak ke
UK dan juga ke Eropah lainnya. Jadi ini menunjukkan bahawa ketegangan itu sudah semakin mereda, keperluan dan juga taktik yang digunakan oleh Rusia dengan menyekat minyak, menyekat segala macam sebagai retaliation ataupun tindak balas, itu juga telah menjadikan pihak NATO berfikir dua kali. So ini memberikan satu situasi yang cukup baik dan inilah yang kita mahukan. Dunia mahukan keamanan dan kita tak mahu ianya berterusan kerana kita pasti jika ianya escalate, dia akan membawa kepada World War III dan juga kita panggil nuclear war. Yang itu yang kita mahu elakkan. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi Profesor Madya Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam mengulas mengenai perkembangan terkini konflik Ukraine dan Rusia. Banyak lagi kita nak kupas mengenai konflik ini, tapi itu saja masa kita ada untuk Awani Global jam ini. Bersama saya, Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.